apa yang saya prepare lah. Tajuk kita malam ni minta maaf lah, duduk tengok poster tak ada tajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sazali Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ila Allah ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma sya'allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mari kita baca doa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ini insya-Allah di Masjid Al-Abrar, Kampung Sanglang, Kedah. Masya-Allah, saya sebenarnya lama dah tak lalu kat sini. Dulu hampir setiap bulan mesti lalu sebab saya balik kampung saya. Saya orang Tambun Tulang. Tambun Tulang. Jadi jalan Muhammad Talun dan Keluar terus mai sampai Pida 5 ni. Lepas tu boleh mai aku nak ke ni kan. Gitulah lebih kurang gitu. Tapi mak saya lah ni duduk dengan saya dekat madrasah dekat Bandar Baru tu. Jadi dah jarang balik kat sini dah. Dia kat sini cuma abang duduk kat sini. Alhamdulillah. Jadi seronok jumpa tuan-tuan pada malam ni. InsyaAllah Salih Asyam Muhammad. Lepas tu dia berbelanja kuitiau apa semua atas ni. Kalau lagi seronok lah. Lepas tu buat balik bekal apa. Jeli nyok pula ni 3-4 bungkus. Alhamdulillah. Lebih makrab lah macam tu. Nampak raya lah. Alhamdulillah tuan-tuan Salih Asyam Muhammad. Berapa bulan? 3 bulan.
Kira cepat tu. Ada orang tunggu lagi lama. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah, kita dapat sama-sama pada malam ni. Dan insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad, tajuk yang saya siapkan tu tajuk lain. Baru tahu kata tajuknya alam barzakh. Tak apalah, kita bincang tentang alam barzakh lah, insya-Allah. Mudah-mudahan dia menjadi peringatan yang sebaiknya untuk kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang akan berlaku di alam barzakh? Alam barzakh ni, apa maksud alam barzakh sebenarnya? Alam barzakh ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Manzur, salah seorang yang menyusun kamus, dia menyebut bahawa makna alam barzakh ini ialah satu tempat di antara dunia dan akhirat, sebelum kita akan dihimpunkan di padang mahsyar, iaitu daripada waktu mati hingga dibangkitkan. Jadi siapa yang mati bermakna dia telah memasuki ke alam barzakh. Satu alam. Hidup tak kita di alam barzakh ni? Cerita tu tanya ni. Hidup tak kita di alam barzakh ni? Hidup kan mati? Hidup. Apa dalil hidup dalam alam barzakh? Nabi SAW cerita ada orang dapat nikmat, ada orang dapat azab. Dia nak masuk pi ke alam barzakh tu, dia memulakan dia dengan kematian. Dia mati dulu. Mati ni pula ada dua jenis. Satu mati nama husnul khatimah, satu lagi mati nama su'ul khatimah. Dan mati tu, tang tulah permulaan kehidupan kita sebenar-benar ni. Sebab lepas tu tak nak mati lagi dah. Lepas tu tak mati. Hidup kan, kita hidup berapa kali hidup lah sebenarnya. Mula-mula sekali hidup di alam, berapa alam dah kita duduk ni. Mula-mula alam roh. Lepas alam roh keluar alam, masuk alam apa? Alam rahim. Alam rahim berapa bulan? Salah. Alam rahim kita hidup berapa bulan? 5 bulan. Yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخر حديث. Nabi SAW sebut hadis daripada Allah Mas'ud radhiyallahu anhu, kata telah dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah, campur air mani lelaki perempuan. Tak hidup lagi waktu tu? Tak hidup lagi. Berapa hari? 40 hari. Thumma yakunu alaqah, kemudian jadi alaqah. Alaqah ni segumpal darah, seketui darah. Mithla dhalik, seperti di atas juga. Berapa hari? 40 hari juga. Thumma yursalu ilaihi kemudian berubah di mudghah, seketui daging. Berapa hari? Seperti di atas juga, 40 hari juga. Di 40 hari campur 40 hari campur 40 hari, 120 hari. 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Waktu 4 bulan ni, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepadanya malaikat, fayunfukhu fihi ruh, ditiupkan roh padanya. Waktu tu baru hidup. Jadi berapa bulan sebenarnya hidup dalam perut mak kita? 5 bulan. 4 bulan tak hidup lagi, tak tiup roh lagi. Siapa cerita? Nabi cerita, hadis sahih. Kemudian lepas keluar daripada alam rahim, masuk alam dunia. Baru masuk alam dunia. Berapa lama hidup dalam alam dunia ni? Nabi kata umur umatku sallallahu alaihi wasallam bainas 60 ila 70, 60 ke 70 tahun ya. Bainas 60 ila 70, di antara 60 ke 70 tahun. Sedikit saja yang lepasi daripada dia. Ramai sini yang lepas 70 tahun. Ramai tak? Tak ramai, sikit lah tu Nabi kata sikit. Kan? Nabi kata sikit yang melepasi dia. 60 70 tahun. Siapa lepas 60 tu subsidi. Alhamdulillah panjang umur dia. Mudah-mudahan berkat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berapa lama hidup? 60 tahun 70 tahun. Mati masuk, lepas tu tak mati dah. Duduklah di beberapa alam. Alam mahsyar, lepas tu alam syurga neraka. Tapi tak mati dah lepas tu. Jadi penentuan elok ataupun buruk lepas pada ni ialah tang mati tu. Tuan tengok baru ni dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat Shah Alam. Kalau tak salah saya section 24 sebelum 27. Itulah. Sallallahu alaihi wasallam dia turun azan. Dia tak pernah azan. Dia tak pernah turun pi azan. Satu hari depa duduk ingat subuh.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Senyap. Ingat mikrofon rosak ke apa ke, tapi duk dengar bunyi orang duk cakap. Macam mikrofon tu tak off lah. Dia pun turun tengok, pak cik yang azan tu meninggal lepas mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Sajakah dia duk pilih tuan-tuan? Dia saja pilih ke nak mati tuan-tuan? Dah. Allah takdirkan dia mati macam tu, dia panggil husnul khatimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam di Sungai Arab Penang pun sumpah. Azan nak buka puasa azan maghrib. Dengar dua azan, baru nak azan, duduk dekat mikrofon yang melekat dekat dinding ni, Allah tu meninggal. Dekat Bukit Minyak, sallallahu alaihi Muhammad, Bukit Minyak dekat dengan juru tu. Tok khatib naik atas mimbar, khutbah kedua je tu Allah meninggal. Dekat Masjid Bukhari, Al-Ustaz kan, Masjid Bukhari tu saya duk pergi, saya pun biasa khutbah kat itu, pergi ceramah, saya bulanan kuliah kat situ, Masjid Bukhari Al-Ustaz, sebulan sekali kan. Sebulan sekali pergi. Mak juga dua-dua pakai mask, dia tak perasan muka lah, sorry lah. Lalu Masalah Syekh Muhammad tuan-tuan, jadi Masalah Syekh Muhammad tuan-tuan, di Masjid Bukhari ni dia punya mimbar dia tinggi sungguh. Duduk bawah tu memang duduk melanggut betul lah. Lalu jarang orang rakam situ. Dia lah, jarang orang rakam, dia pun tak ada rakam. Jarang orang rakam, tapi hari tu entah ada siapa duduk kat bawah tu duduk rakam. Padahal yang pergi ceramah, yang pergi khutbah tu bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan jemputan ke apa, tu imam masjid. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau tu imam masjid ni jaranglah orang rakam. Lalu tuan-tuan, tapi saja hari tu orang rakam nak cerita salli ala Sayyidina Muhammad. Dia baru ittaqullah haqqa tuqatih, kan, sebut tentang takwa, tahu Allah meninggal. Nak cerita musalli ala Sayyidina Muhammad, nak cerita tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu dia panggil apa? Husnul khatimah. Ada pula satu lagi nama su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni lagu mana? Mati tengah buat maksiat, mati tengah buat benda tak elok. Ada satu kes cerita, dia ni orang masjid, orang baik tuan-tuan. Ini cerita orang baik, orang masjid, orang duk pergi masjid lah, orang duk pergi masjid. Satu hari start berniaga. Bila dia start berniaga kan, orang duk cerita kat dia, bila berniaga ni dia ada mentor dia. Mentor dia orang yang duk ajar macam mana cara dia nak berniaga. Kita ni bila berniaga kita kena hemoi. Orang cakap kan, hemoi sikit. Sonok tau ceramah belah ni, boleh keluar semua bahasa. Kalau sana ni payah kan. Saya Syahmat minta air kelapa. Kelapa. Minta air kelapa satu, nyok bagi lebih sikit lah. Tak payah dia keluarkan. Ada Azri faham emoy. Tak faham, tak apalah. Ini orang KL tak faham. Jenis tebal-tebal muka ni emoy lah kan. Orang nak jumpa waktu mana, orang nak sembang waktu mana, dia kena pi. Orang tu orang bisnes. Sekali orang telefon minta maaf lah saya sibuk, minta maaf lah saya nak tidur, minta maaf lah saya duduk dengan anak. Benda orang bisnes tadi tu. Orang bisnes dia kena hemoi-hemoi sikit. Dia kena pi, orang panggil pi. Dia pun pi. Dia dengar arahan. Satu hari orang nak jumpa dia dekat disco, dekat pub. Dia tak pernah pi. Tapi duk teringat tok guru dia kata, tok guru bisnes dia kata apa? Hampir je. Hang close deal je. Tak apa. Dia pun pergi, tak pernah pergi hari tu. Macam berusaha masuk kampung tu. Terpingar-pingar tengok disco lagu mana, dia tak pernah tengok. Dan pergi duduk jumpa orang tu. Dia kata, duduk sembang-sembang lah, sembang bisnes. Tiba-tiba orang main tak ayat Arab. Dia kadang-kadang bukan nak tunggu order. Kadang-kadang orang buat promosi, dia bagi minum free. Dia main promosi ni free tak ayat kat dia. Dia kata, no, I didn't drink. Dia kata, saya tak minum. Dia kata. Lepas tu kawan-kawan yang nak deal bisnes tu, dia start tarik muka kan. Dia kata, susah macam ni, minum social drink. Dia macam apa ni, dia panggil social smoker tau. Orang tak sokok, tapi dengan deal dengan orang ni, dia sokok lah. Tunjuk kata sahaja minum lah. Kita try sekali kot, tak apa, esok taubat lah. Mula satu Europe itu tu sekadar nak raih orang depan dia. Urut sekali jadi dua kali. Syaitan mai bisik lah kot. Allah dah telan dah buah dua gelas kira apa. Halal dah memang telan dah.
Satu titik ke, satu cawan ke, satu gelas, sopa ke. Betul tak? Tuan faham ke dia kata apa ni? Dia pun tak tahu tuan senyum ke, tuan marah jeling ke dia. Nampak je mata. Nah, dia pun telan. Dapat 2 cawan. Tuan-tuan, heart attack. Jantung failure. Meninggal. Nak cerita. Waktu Nabi SAW kata apa? Inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu baina ila zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu baina ila zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguhnya setiap orang beramal dengan amal di syurga sepanjang hidup dia. Sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasta, sikit lagi dia masuk syurga. Lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan neraka di hujung hayat dia. Lalu dia pun masuk neraka. Sungguh setiap orang beramal dengan amal di syurga sepanjang hidup dia. Amalan ahli neraka sepanjang hidup dia. Sehingga dia dengan neraka tinggal satu hasta lagi masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amal di syurga. Lalu dia pun masuk syurga. Jadi cerita dia, permulaan kepada kehidupan kita sebenar-benar tahu nah? Tak mati tu. Tak mati tu. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu kes di Ipoh. Lepas saya kuliah subuh, ada seorang pakcik, ada seorang abang lah, tak dia muda lagi. Dia main beritahu saya, "Ustaz, baru ni saya Islamkan seorang makcik. Tapi belum saya pergi urus daftar apa semua, sebelum saya buat apa-apa dia mati dulu. Dah mati dia bawa makcik ni pergi tanam ikut kubur depa lah." "Macam mana Ustaz? Saya rasa bersalah dengan ni, saya ni macam mana ni?" Kata, dia kalau dia dah mengucap, dia dah masuk Islam dah, tak nampi tak mana pun. Dia nak tak nampi tak mana pun. Yang penting ialah akidah dia tu. Lalu Ustaz Samad dia kata, "Cuba cerita kat saya apa kisah dia." Dia kata, "Ustaz, mak dia sakit. Mak dia sakit. Lalu dia duduk pergi ziarah mak dia. Dia duduk baca Yasin kat mak dia. Dia duduk baca Yasin kat tepi katil. Dia beralih belakang ada seorang makcik Cina duduk sakit sebelah katil sebelah. Lalu dia rasa macam duk ganggu makcik ni kot. Dia pun beralih, dia kata, "Aunty, saya minta maaf lah, saya duk baca Quran ni kat mak saya." Aunty dia kata apa? Tak apa, saya pun suka dengar," dia kata. Bila dia kata suka dengar tu, dia pun beralih kerusi pergi kat sana, dia duduk cerita pasal Islam. Lepas berapa kali cerita, dia masuk Islam. Masuk Islam, lepas tu dia pun balik seronok lah pun, dah mengucap 2 kalimah syahadah, balik berapa hari, main tengok katil sebelah kosong. Dia tanya, "Mak dia mana orang sebelah?" "Mati dah," dia kata. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau lah umur dia 70 tahun, 70 tahun sembah, 70 tahun mensyirikkan Allah. Dosa-dosa paling besar dia dosa syirik pada Allah. Tengok ni, masuk Islam, mati, tak sempat sembahyang, tak sempat apa, bulat-bulat masuk syurga, macam baby baru beranak. Siapa boleh sangka? Tak tahu. Lepas tu Nabi kata apa? Fa innamal a'malu bil khawatimah. Sungguhnya amal Allah kira tanpa hujung. Lepas tu kita nak jaga kan, kita tak tahu hujung kita lagu mana. Mana tahu hujung kita lagu mana? Kalau tahu senang, tak ada siapa duk main abang kita. Tengah-tengah duk kuliah ni taklah mengantuk-mengantuk tengah kuliah lena-lena, tak tahu lagi ada orang main gerak kat tepi. Assalamualaikum. Tengok muka semuanya, ni siapa ni? Aku malaikat maut ni. Nanti kita, siapa ni? Nanti esok dalam pukul 3 gitu, qalu inna lillahi dia bagi. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan buat apa? Malam ni tak lena lah. Tengoklah. Sedekahnya, bangun qiyam bulannya, tahajud lah, sunat taubat apa semua, pukul 3 lagi sujud. Waktu sujud tu disebut nyawa. Tak apalah lagu tu. Masalahnya tak tahu. Lepas tu nak buat lagu mana? Jaga. Jangan duk pergi selit benda baik kita buat tu. Jangan duk pergi selit maksiat, takut waktu tengah buat tu cup dia cabut nyawa. Dia faham tak ni? Tuan-tuan. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil apa? Dia panggil alam barzakh. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di dalam Mukhtar As-Sihah, makna barzakh ialah dinding pembatas di antara dua benda. So kalau benda ni yang duduk tengah-tengah, yang jadi tembok dia tu nama dia barzakh. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia juga membawa makna apa yang terdapat di antara alam dunia dan alam akhirat sejak daripada waktu kematian sehingga dia dibangkitkan. Jadi siapa yang mati itu bermakna dia telah masuk ke alam tembok, alam dinding, alam barzakh. Belah ni pun dah,
belah ni pun dah. Dunia pun dah, akhirat pun dah. Allahumma salli ala sayyidina. Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tetap di dalam, tinggal tetap dalamnya hingga hari mereka akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beberapa ulama menyebutkan tentang alam barzakh, antaranya Muhammad bin Ka'ab mentakrifkan sebagai sesuatu di antara dunia dan akhirat. Bukan bersama ahli dunia yang boleh makan dan minum, dan bukan bersama ahli akhirat yang sedang menerima balasan amal mereka. Abu Sakhar mengatakan al-barzakh adalah kubur, bukan di dunia, bukan juga di akhirat. Mereka akan menetap dalam hingga hari dibangkitkan. Ad-Dahhak berkata pula, ia adalah satu tempoh di antara kematian dan hari kebangkitan. Mujahid pula memberi definisi barzakh sebagai penghalang untuk mereka, yakni orang mati kembali ke dunia. Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan ayat di atas dengan membawa maksud bahawa barzakh itu ialah alam di antara kematian dan kebangkitan. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat Nabi SAW. Hadis ni riwayat Al-Bara' bin Adhib radhiyallahu anhu. Cerita tentang apa yang berlaku dalam alam barzakh tu. Alam barzakh tak ada siapa tahu, tuan-tuan, apa yang jadi. Kita tengok kat kubur. Kubur apa ni kan? Saya tanya, tandas mana tandas? Saya pergi. Tandas duduk kat belakang. Saya pergi. Gelap tu. Buka lampu nampak kubur. Ni. Lepas tu saya cari-cari, tak jumpa tandas. Jumpa bilik jenazah. Lepas tu saya pun cancel tak edit terus. Ambil botol masuk kat sini. Adalah gelap. Ni. Oh subhanallah, tuan. Takut tak kat situ? Takut. Kita kat luar takut, depa duduk dalam tu lagi takut. Dan ni salli ala sayyidina Muhammad. Tapi suasana dekat dalam ni, Nabi SAW cerita apa yang berlaku kat dalam. Nabi SAW cerita, tak ada siapa pun yang keluar mai cerita kat kita apa yang berlaku. Tak ada siapa pun cerita. Salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita boleh tahu apa yang jadi dekat alam barzakh? Yang kita boleh tahu itu daripada dua saja. Satu daripada ayat Al-Quran, satu lagi daripada hadis Nabi SAW. Itu je cara kita boleh tahu. Dan hadis ini hadis sahih. Nabi SAW cerita, Al-Bara' bin Adhib, sahabat Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Nabi SAW dengan para sahabat duduk di Madinah, ada seorang lelaki daripada Ansar yang dia meninggal. Lalu Nabi SAW pun mengiring jenazah dia sampailah di Baqi'. Lalu Allahumma salli ala Nabi SAW pun duduk. Dan dia pun duduk di sisi Nabi SAW. Nabi SAW duduk menghadap ke kiblat. Nabi SAW ambil kayu, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW goreh-goreh kat tanah tu. Nabi tengok langit, Nabi tengok bawah. Nabi kata, ista'inu bil azabil qabri. Mintalah perlindungan daripada azab kubur. Mintalah perlindungan daripada azab kubur. Nabi ulang 3 kali. Dalil di hadis ini menunjukkan bahawa adanya azab kubur. Kalau tak ada, Nabi SAW tak akan sebut minta supaya kita jauh pada azab kubur. Minta jauh pada azab kubur. Lalu Nabi SAW pun berdoa 3 kali. Nabi kata, Allahumma salli ala, aku berlindung kepada Allah daripada azab, daripada siksa kubur. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala, para sahabat pun duduk. Kata sahabat, kami duduk di depan Nabi SAW ni seolah-olah macam burung boleh main tenggek atas kepala kami. Nak abang kata apa? Mereka ni fokus nak tengok apa Nabi SAW nak cerita ni. Semua duduk ni. Di sinilah dalil talqin. Kan Nabi SAW bagi tazkirah di kawasan kubur. Nabi buat tak? Nabi buat. Sama tak macam kita buat? Tak sama macam kita buat. Pasal Tok Imam kita tak reti nak bagi tazkirah. Bukan sinilah. Tok Imam biasa-biasa lah. Kalau boleh nak bagi tazkirah, bagi je tazkirah. Tapi tak semua orang reti bagi tazkirah. Maka ada ulama yang tolong susun teks tazkirah tu dekat kawasan kubur. Kita panggil baca apa? Talqin. Sama dengan duk baca khatib naik atas mimbar. Sepatutnya buat macam mana? Naik atas syarah lah. Tapi tak semua orang mampu bersyarah. Maka majlis agama nak jaga apa nak bagi tahu, apa maklumat nak bagi tahu, depa susun satu teks nama teks khutbah. Baca. Sama juga dekat sana ulama tolong susun apa yang sesuai untuk dibaca di tanah kubur. Dia bacalah talqin. Duduk para sahabat duduk sini Nabi SAW. Kita pun duduk, cuma larangan Nabi jangan duduk atas kubur. Yang tu yang Nabi SAW larang. Duduk atas kubur, duduk di atas api yang membakar pakaian kamu itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kubur, kata Nabi SAW. So bila kita duduk dengar talqin, jangan duduk atas kubur. Duduklah di sisi-sisi kubur, di tepi-tepi kubur semua sebagainya. Cuma jangan duduk atas kubur. Nabi SAW larang yang tu.
Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Maka para sahabat pun duk tunggu Nabi SAW kata apa. Nabi SAW cerita, Allahumma salli ala Muhammad, sesungguhnya bila seorang hamba itu menuju kepada akhirat dan memutuskan dunianya, maka malaikat pun akan turun pada dia. Nabi cerita, orang mukmin salli ala Muhammad, bila orang mukmin ni meninggal, orang yang beriman, dia nak menuju kepada akhirat, yang akan mai di depan dia ialah para malaikat yang putih wajah dia. Ni belum mati lagi, belum cabut nyawa lagi, nak mati lagi, nak mati lagi. Yang mai depan dia malaikat yang putih wajah seumpama matahari, dan dia melihatnya sejauh mata memandang. Lagu mana tak tahu, tapi kalau nampak malaikat putih je wajah tu, putih je wajah tu, itu menunjukkan bahawa dia mati husnul khatimah, mati baik. Saya lihat Ahmad. Nah, lalu duduk depan dia sejauh sepanjang mata mandang. Kemudian barulah apa depa bawa ni? Depa bawa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli kafan min akfanil jannah. Bawa kain kafan daripada kain kafan syurga. Bawa hanut, wangi-wangian daripada syurga. Bawa kain putih kapan daripada syurga. Bawa hanut, bawa wangi-wangian daripada syurga. Ni kapan ni untuk siapa? Untuk roh dia lagi. Bila dia nampak macam tu, putih macam tu, dalam satu riwayat lain cerita, malaikat tu mai pujuk dia, tenang, kamu jangan risau, jangan risau, kami akan bersama dengan kamu sebagaimana kamu dulu bersama dengan kami waktu hidup di dunia. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, lepas tu baru mai turun malaikat maut duduk ujung kepala dia. Malaikat maut mai duduk ujung kepala dia. Malaikat maut kata kat dia, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Satu riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Satu riwayat, wahai jiwa yang baik, kembalilah kepada keredaan Tuhan kamu. Kemudian keluar roh dia tu, macam ayak keluar daripada bekas ayak, lembut aja keluar. Waktu keluar ni sallallahu alaihi Muhammad, dalam satu riwayat lain sebut, satu riwayat yang lain bukan sebut ni, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, bergegar ni malaikat-malaikat yang duduk yang duduk di antara langit dan bumi, malaikat yang duduk di langit, semua waktu berselawat atas dia. Bergegar dengan selawat keluar daripada roh, semua berselawat, para malaikat semua berselawat kat dia. Gegak gembita waktu dengan selawat kepada dia, subhanallah. Lalu malaikat yang duduk dekat situ tak membiarkan tak membiarkan lama di tangan malaikat maut. Depa cepat-cepat ambil, kemudian depa pakaikan dengan kain kafan daripada syurga tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia pun bawa naik. Waktu bawa naik, malaikat yang duduk pada lapis langit pertama, lapis langit kedua, lapis langit ketiga, yang duduk semua doa, ya Allah, bagi dia lalu kod kami ni, ya Allah. Bagi dia tu lalu kod kami ni, bagi lalu kod kami ni. Dia pun minta supaya roh tu lalu kot depa. Lalu bila sampai saja sallallahu alaihi wasallam, depa tanya malaikat yang duk bawa tu, ni roh siapa ni yang wangi sangat ni? Roh siapa yang wangi sangat ni? Dia dipanggil dan dia digelar dengan gelaran-gelaran yang indah-indah, gelaran-gelaran yang seperti mana orang memanggilnya waktu hidup di dunia. Maksud dia apa? Rupanya sebutan manusia kepada orang waktu hidup di dunia ni ada kesan. Tuan-tuan biasa jumpa ada orang kata apa, kalau orang tanya, kenal tak dia tu? Oh, dia tu orang baik. Tu gelaran orang. Ni. Hang kenal tu? Dia tu memang rajin sedekah orang tu. Ni jenis apa? Dia ni jenis orang lembut-lembut. Dia jenis apa? Jenis orang cakap baik. Dia ni jenis orang soleh ni. Dia ni orang masjid ni. Rupanya gelaran tu dia ambil kira. Tuan-tuan pernah dengar tak orang? Dia ni payah kira je. Pernah dengar tu? Dia ni payah kira ni. Dia ni tak boleh buat bincang ni. Dia ni payah tu. Kedekut baik tak ada masjid. Tangkai jering mau buat. Ni. Ada orang tu. Panggilan tu orang kira. Sebab tu waktu nak mayat jenazah, apa tu iman dia kata? Apa kamu nak kata kat mayat ni? Betul tak? Sebab panggilan Nabi kira. Pasal kisahnya waktu Nabi SAW nak Allahumma salli Muhammad sebut tentang ada seorang yang mati kemudian diusung, orang sebut panggilan yang baik, maka Nabi kata apa? Dia orang baik. Sebab tu imam kita bila mayat jenazah dia akan tanya tu. Dekat dengan hadis Nabi SAW yang tu.
Sebutan yang baik. Waktu malaikat main nak buat naik tu, malaikat tu sebut dekat dia nama-nama panggilan yang baik. Orang panggil kat dia ni. Oh dia ni orang baik, oh dia ni orang sedekah, oh dia ni orang. Sebab tu tak uri dia orang baik. Tak uri dia. Jangan sampai orang meluat kita tuan. Orang duduk orang mati je. Mati cepat orang tua tu meluat ni payah kira apa-apa. Dia mati orang buat kenduri. Bukan kenduri tahlil, kenduri pisang. Kenduri kesyukuran. Oh, janganlah semua itu. Tuan-tuan, Allah suka kepada orang yang apa? Sahlun, mudah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah suka kepada orang yang lemah lembut. Bukan lemah lembut tu. Waktu orang meluat. Meluat aku dia ni. Jadi lemah lembut di sini. Dia sana jadi lembut dia lembut lah. Tak keras orang, tak banking dia orang ni cakap apa tak. Orang ni kata apa ni? Ha? Cengeng tak kena tempat, cengeng tak tempat. Meluat susah kira. Sallallahu alaihi wasallam orang yang mudah didekati. Jadi orang baik, tak pergi kan, tak pergi. Biar orang sebut kita ni, orang duk sebut kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Bukan kita nak macam tu, tapi akhlak kita tu menyebabkan orang senang dengan kita. Tak rugi tuan, tak rugi. Saya selalu sebut, tak rugi jadi orang baik. Kalau kita sakit, orang doa kat kita. Dia ni, kalau kita susah, orang cepat-cepat nak tolong kita. Saya lihat sama. Dia tak ni. Kalau kita ni jenis macam payah pergi apa, cengeng tak tahu hala. Saya lihat sama. Panggil buruk suka menyusahkan orang. Sakit orang doa bagi mati cepat. Ni susah orang pada muka dah. Muka dia berakai sikit, boleh tahu dia susah orang lugu mana. Dia dah selalu tak, selalu saya sebut tak apa, tak rugi jadi orang baik. Lalu tuan-tuan, Allah Muhammad bila sampai